Sampai pagi untuk ruangan kita kali ini bertajuk Kapal Karam Brunei, Brunei Shipwreck. Ini sungguh menarik untuk kita ketahui bersama ya, bagi segmen Muziumku Warisanku. Alhamdulillah narasumber kita yang akan membincangkan lebih lanjut mengenainya iaitu Yang Mulia Puan Mariani binti Haji Abu Bakar, Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Muzium Brunei. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Apa kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kembali. Lama tidak berjumpa dengan Puan ni. Puasa je puasa. Betul sekali. Jadi untuk segmen Muziumku Warisanku kali ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan kapal karam Brunei ataupun Brunei Shipwreck. Jadi mungkin Puan dapat mengongsikan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kapal karam Brunei ini, Puan? Okey, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rampai Pagi kerana menjemput kami lagi untuk segmen Muziumku Warisanku pada tahun ini. Dan ini merupakan keluaran kali kedua. Hari itu kami membawa penonton ke Taman Arkeologi Kota Batu. Lebih kurang macam itulah, yang itu di bumi, di darat. Darat. Kan bumi dunia ni kena bahagikan pada dua kan, darat dan lautan. Ya. Okey, kalau di darat, tapak-tapak arkeologi, artinya yang kita ni menemui penemuan-penemuan bersejarah yang menceritakan mengenai dengan kisah-kisah orang dulu-dulu kita ni. Kalau di dasar laut macam mana? So dari sana timbul isu timbul cerita mengenai dengan penemuan kapal-kapal karam. So kapal-kapal karam ini biasanya ada penceritaannya sendiri yang merupakan tapak arkeologi juga tapi di dasar laut. Kenapa kapal karam? So kapal yang digunakan sebagai kenderaan yang utama kan tu. Laluan utama belum lagi ada helikopter, kapal terbang pun belum ada. Penerbangan pun belum ada. Pengangkutan udara. Belum ada. Tapi yang laut memang famous dengan Ini orang Lanun, Kapten Nakhoda. Brunei pun famous kan dengan Sultan Bolkiah kita ni yang Nakhoda. Kemudian negara Brunei Darussalam sebenarnya mempunyai lebih daripada 15 kapal karam. Tapi mungkin siapa yang berminat menyelam akan mengetahuilah di mana tempat-tempat lokasi yang ada di Brunei Darussalam. Ada beberapa syarikat yang telah menyediakan kira khidmat rekreasi ini untuk dinikmati oleh orang dalam dan luar negara. Tapi kalau dari segi kapal karam Brunei, yang ini special sikit. Sebab ia merupakan time kapsul masa yang membuktikan sejarah dalam konteks ekonomi dan sosial kita ni. So itu yang maksudnya kapal karam. Brunei-nya kita teruskan selepas ini. Baik, ingin jadi tanya sedikit mengenai dengan kapal karam tersebut, Puan. Adakah mempunyai abad ni tersendiri untuk digelarnya kapal karam ataupun jika sekiranya baru jua beberapa tahun yang lepas ataupun dipanggil kapal karam? Ya, fahaman saya sendirilah semua kapal yang karam, kapal karam. Tapi ada kena bagi nama. Kadang-kadangnya kapal karam itu kena bagi nama berdasarkan kepada nama kapal. Mungkin ada yang saya pun ada beberapa arif dalam mana tu, tapi yang paling famous kiranya dalam lingkungan kemuziuman ini ialah kapal karam Brunei, The Brunei Shipwreck. Baik, satu tajuk yang menarik untuk kita ya mengetahui bersama mengenai dengan kapal karam Brunei ini. Selanjutnya dikongsikan salah satu galeri di Muzium Maritim Brunei Darussalam, Puan. Ialah kapal karam Brunei tersebut ya. Mungkin dapat dikongsikan lebih lanjut latar belakang mengenai dengan galeri berkenaan. Okey. Alhamdulillah sebenarnya galeri kapal karam di Muzium Maritim itu bagi saya secara peribadi memang satu yang istimewa sebab ia merupakan penemuan kapal karam yang ditemui di dasar laut dalam Brunei punya kawasan telah ditemui pada 24 Mei 1997. Artinya ini 2023, belum jauh belum jauh. Galeri itu menyimpan pameran-pameran atau objek-objek yang ditemui di kapal karam Brunei. Apa yang ingin saya bawakan mengenai dengan penemuannya tu, ia menceritakan mengenai dengan berdasarkan kepada objek ataupun bahan yang ditemui itu, ia akan sandarkan kepada akhir
abad ke-15 dan awal ke-16. Artinya lebih 600 tahun sudah sekarang. So ini dia abad 21. Sekali penemuan itu ya special sikit. Ini pun saya macam teruja jua masa membaca catatan-catatan dan terbitan-terbitan yang dihasilkan. Ia utuh. Seperti apa yang kita ni nampak dalam video itu. Lebih kurang cuma tu yang diorang cuba rekreasikan semula. Ia utuh seperti cuma tu. Ganya membuatkan ia special sampai Indah kena curi, kena ambil, sama Indah rosak, dah banyak pecah apa tu kan, yang masih lagi bulat. Kita kena panggil bulat letak. Jadi ini bermakna ini adalah barangan asli. Barangan asli. Ia kena temuinya itu pun masa penggalian minyak yang dilakukan oleh salah sebuah syarikat yang telah dilaksanakan pada 24 Mei 1997 jam 10.40 malam. Sekali diorang menjumpai anomalinya diorang, iaitu satu kelainan lah, ada satu yang keluar biasa. Sekali diorang temui ada barang bertapuk oleh pasir tanah clay. Seperti selamat sebab ada beberapa ketara. Lepas itu ganya masa itu sebab ia ditemui oleh sebuah syarikat, kerajaan negara Brunei Darussalam pun dimaklumkan. Kemudian usaha untuk mengenal pasti sama ada ia worth it ataupun apa adakah ia berbaloi kiranya. Sekali kena cek macam kalau dalam arkeologi punya arkeologis lah bidang itu istimewa. Apatah lagi kepada negara Brunei Darussalam. So, seperti yang saya nyatakan tadi, ia time capsule kan, ia sebagai bukti menyimpan sejarah kita ni mengenai dengan kita ni punya ekonomi, sosial, perdagangan. Artinya membuktikan yang laluan Brunei itu menjadi laluan perdagangan pada satu masa dahulu. Jadi ia memang merungkai kira merungkai. Ia dua fasa sebenarnya penggalian itu. Mula ialah mendapatkan maklumat kira yang sama ada berbaloi ataupun tidak. Fasa kedua mesti selamatkan. Mesti selamatkan kali pada Mei 1958 hingga Ogos 1958. Artinya 3 bulan situ, Mei, Jun, Julai, Ogos, 3 bulan lah hujung bulan Mei itu. Penggalian dilaksanakan dan semua objek-objek itu diselamatkan. Alhamdulillah. Jadi seperti yang kita dapat saksikan sebentar tadi bahan visual, ada beberapa barang dan juga objek-objek yang masih lagi utuh, ia dilindungi oleh tanah liat. Jadi itu ini membuktikan juga yang mana negara Brunei Darussalam pada ketika dahulunya merupakan laluan utama perdagangan dari luar negara Alhamdulillah. Betul. Jadi melihat tadi bahan-bahan tersebut ataupun objek yang ditemui ataupun dijumpai ni. Jadi apakah sebenarnya bahan-bahan ini? Jadi tanda tanya juga, apakah sebenarnya bahan-bahan dan juga objek yang dijumpai ni? Yang ini kalau orang yang bidang arkeologi mungkin lebih pandai bercerita, tapi ini kiranya dari perspektif yang pemahaman saya lah. Apa yang saya dapati ialah bahan-bahan yang kena jumpa itu ada lebih daripada 13,500. Sebab tu banyak researchers ataupun pengkaji kira macam wow. Sebab sudah terbasar penemuan itu kira besar tu. Betul. Sama banyak. Kemudian ia dibahagikan kepada beberapa jenis atau tembikar. Diorang ada jual beberapa jenis, kena panggil lah, the blue and white ware. Kemudian ada white ware, ada celadon yang diorang, ada sawan khalok ataupun sisat canalai punya ware. Kemudian ada Vietnamese ceramic, ada stoneware daripada kira batu biasa. Kemudian ada earthenware lagi. Adalah ceritanya kalau melihat galeri itu, dalam galeri boleh kita ni melihat mengandaikan yang ini greenware, ini cuma ni usulnya earthenware, ni blue and white ware. Kemudian selain daripada itu manik pun banyak. Kemudian terjumpa juga barang-barangnya kaca. Kaca ini maksudnya dari segi untuk perhiasan lah, perhiasan. Kemudian yang ini saya kurang pasti tapi kena panggil lithic find seperti besi, tembaga, segala batu penggiling. Kemudian ada gong juga kena jumpai dan beberapa barang-barang besi lah. Sekali daripada bahan-bahan ataupun objek yang ditemui itu dapat dinilai bahawa ataupun bukan kena anggarkan, kena usulkan bahawa bahan-bahan tersebut macam white ware datang daripada negara mana? China.
kemudian blue and white wear tu, dan Celadon ataupun green wear dari negara mana. Kemudian Sawan Khalok atau sisa channel lain ni kira dari Siam, masa ni kita panggil Thailand. Kemudian Vietnamese ceramic automatic letak. Dan bahan-bahan itu 3 negara utama lah, China, Vietnam dan Thailand. Baik, ingin juga mengetahui mengenai dengan signifikan penemuan ini Puan daripada 3 negara tapi dijumpai dalam satu kapal. Mungkin apa yang membuatkan ada lagi penemuan yang menarik? Penemuan berdasarkan kepada yang ada bacaan saya itulah, orang banyak pengkaji lah mengandaikan bahawa yang ni kalau dari China nya zaman-zaman Ming dynasty-nya. Tapi ada asbabnya lagi kenapa macam ni, kenapa kualitinya macam ni. Kemudian daripada negeri Thailand sama Vietnam apa tu, kiranya orang dapat menilai kiranya bagaimana proses pembuatan tembikar. So semua ni barang-barang dapur bah. Kan? Barang-barang yang kita ni jumpai itu macam barang-barang untuk digunakan seharian. Betul. Tapi ada yang jenis kualitinya yang high sikit. So artinya untuk orang yang yang kaya dan orang biasa-biasa. Untuk makluman Muammar dan Mahira juga, sebahagian daripada objek-objek ni memang ada dijumpai juga di tapak-tapak arkeologi. So dari sana tak signifikan tu menunjukkan bahawa menguatkan lagi bah. Yang sejarah itu bahawa barang-barang yang ada di tapak-tapak arkeologi sampai melalui perdagangan yang ada. Kira aktiviti perdagangan yang ada. Tapi sebenarnya macam kapal Karam Brunei ni signifikan paling utamalah ialah ia menemukan masa penemuan itu ia menemukan kerajaan negara Brunei Darussalam sebab dibantu dengan kerajaan Perancis. Sebab negara Brunei Darussalam, Jabatan Museum pun masa tu dah cukup dah ramai spesialis sebab sekali turun yang bertugas untuk mengambil 13,500 bahan itu dalam tempoh 3 bulan lebih itu. Artinya mengambil bukan saja mengambil saja, diorang mesti mengikuti proses konservasi. So once ia diangkat mesti diilustrasi, dilukis, ada yang lukisannya lagi tu lawa, tu lukisan tangan. Dicatat lokasinya di mana ia berada semasa dalam laut, masa mula-mula kena temui. Lepas satu kena bersihkan. Lepas satu kena bagi identifikasi untuk urusan pengkatalogan seterusnya. Jadi proses-proses satu mengambil masa, tapi alhamdulillah diorang berjaya menghabiskanlah, mengosongkan semua. Kemudian yang uniknya lagi, sebab kalau orang pengkajian ni kamu kumpul, siok macam terasa sana. Macam terasa sana, tapi orang kita ni jua mendapat pengalaman daripada sebab ationg paling besar. Betul. Dan barangkali ationg pertama kita ni berjaya menemukan penemuan yang penting. Dari sana ia juga melibatkan pelbagai kewarganegaraan. Sebab ia daripada orang spesialis pak. Sebab ia memandangkan ia jauh ke dalam, kira-kira 32 batu nautika di keluar pantai, lepas tu 60 meter ke bawah. Sekali yang jarang ada pergerakan bah. Jarang ada movement, macam indah kena kacau bandar-bandar kan. So artinya diver yang handal, yang pandai jua. Lepas satu kan ada dalam saya terbaca lah diorang kena bagi 15 minit saja setiap seorang untuk menyelam dan mengambil. So diorang ada berapa orang dalam tempoh itu, berapa orang yang turun menyelam, 15 minit seorang-seorang kena bagi untuk menaikkan objek-objek dan juga barang-barang tersebut. Kerja sampai malam. When I see the pictures kan, apabila melihat gambar, ada juga dipamerkan di galeri, tugasan itu sampai malam. Non-stop, tidak berhenti. Sebab ia di platform. Dan kita ni punya Angkatan Tentera Laut di Raja Brunei pun terlibat. Ada saya terbaca juga sama membantu orang kita ni untuk membawa turun naik daripada pantai ke laut, ke darat. Itulah yang signifikannya lah, menemukan orang yang ada kemahiran masing-masing ditemukan di negara Brunei Darussalam. Itu yang membuatkan kita ni masa tu famous sebab penemuan kita ni yang bersejarah.
Alhamdulillah. Jadi itulah nama pun penemuan yang penting. Betul. Ya. Jadi ini memberikan keterujaan juga kepada para pengkaji ya untuk mengetahui dan juga ingin merungkailah nama pun sejarah Brunei kan. Betul. Jadi sejak penemuan kapal karam Brunei ini mungkin dapat dikongsikan adakah juga usaha-usaha kesinambungan yang dilaksanakan sejak penemuannya itu? Alhamdulillah sejak mula ia ditemui 1997, kemudian usaha ia dilaksanakan pada pertengahan tahun 1998. Beberapa usaha selain daripada menyiapkan pengkatalogan supaya identifikasinya berapa semua terurus. Kira the research site, kajian site adalah semua complete lah, ada ia punya nota, data, gambar. Sebenarnya ada beberapa usaha telah dilaksanakan selain daripada mengadakan pameran. Sebenarnya The Brunei Shipwreck pernah dipamerkan di negara Perancis. Payah menyebut kali ini belum belajar Castle La Conciergerie namanya. Pernah diadakan juga di Australia. Di Australia pernah dipamerkan di antara tahun 2003 hingga 2004 di 3 museum utama dorang, iaitu di National Maritime Museum di Sydney, National Museum dorang di Canberra, The New Maritime Museum di Fremantle, Western Australia. Kemudian selain pada itu, kami juga pernah membawa The Brunei Shipwreck ini ke Third Car Expo di Nanning, China. Lepas itu kami ada juga yang paling di Museum Brunei dulu ada satu galeri khas mempamerkan mengenai dengan pameran kapal karam, dan destinasinya terakhir ialah di Museum Maritim, galeri khas untuknya, galeri kekal. Kemudian selepas itu ada beberapa terbitan-terbitan yang telah dihasilkan adalah Perancis, sebab diorang ada membuat pameran, diorang ada menghasilkan terbitan diorang sendiri. Australia pun ada menerbitkan publication diorang sendiri. Negara Brunei Darussalam pun masa itu ada menerbitkan terbitan Jabatan Museum-Museum sendiri. Selain daripada itu ada lagi satu special situasi di mana kita ni juga The Brunei Shipwreck juga dalam seperti yang tertera di skrin di mini theater tu, yang satu dokumentari yang dihasilkan oleh Discovery Channel. Artinya kalau Discovery Channel sudah masuk, artinya ia sudah di peringkat antarabangsa. Betul. Dari sana banyak pengkaji-pengkaji yang ingin mengetahui mengenai dengan kapal karam Brunei mula macam melihat kepada negara Brunei Darussalam untuk mengetahui mengenai dengan kapal karam Brunei. Tapi so far alhamdulillah selain daripada itu total yang syarikat yang telah retua dinamakan juga telah pernah menyediakan education pack yang berkaitan dengan The Brunei Shipwreck. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Cukup menarik juga telah kita dengarkan pengungsian cerita daripada narasumber kita, dan memang seronok kalau rasanya melihat di hadapan sendiri berangan-berangan artifak berkenaan. Untuk akhirnya Puan, mungkin dalam seminit ataupun 2 minit harapan daripada wakil Jabatan Museum-Museum untuk Museum Maritim Brunei, khususnya Galeri Kapal Karam Brunei. Alhamdulillah, terima kasih. Seminit saja ya. Sebenarnya kapal karam Brunei tidak akan ada sekiranya syarikat yang menemui itu diam-diam. Artinya alhamdulillah orang alert atau memaklumkan kita ni bahawa kamu ada barang special usulnya ni. Baik dah kita ni usahakan selamatkan. Sama juga pada kalau kita dialihkan ke secara penemuan itu di darat lah. Kalau kita ni ada menjumpai bahan-bahan yang kira tapak-tapak penemuan tapak-tapak arkeologi lama tu, jangan diam-diam. Kalau dapat jangan juga diambil, maklumkan ke Jabatan Museum-Museum sebab kami memang ada satu akta, iaitu akta barang-barang purbakala dan harta terpendam yang supaya menjaga kita ni punya warisan negara ni. Sama satu juga, selamat datang ke Museum Maritim Brunei Darussalam dan melawat ke galeri kapal karam. Dari sana lebih kita dapat melihat secara dekat barang-barang itu yang original lah,
artinya umurnya 600 tahun. Lebih daripada umur kita ni bercampur masa ni. Alhamdulillah. Dan kalau kita melihat tadi objek-objek dan juga barang-barang yang ditemukan ini masih lagi utuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itulah yang sedikit sebanyak penemuan penting dan satu sejarah lah di negara Darussalam juga untuk kita ni sama-sama bergakan ya. Apatah lagi ianya mendapat liputan daripada luar negara. Alhamdulillah. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Mariani binti Haji Abu Bakar, merupakan pegawai perhubungan awam Jabatan Muzium-Muzium, kerana berkesudian untuk memberikan pencerahan berkenaan dengan kapal karam Brunei ataupun Brunei Shipwreck. Apa pun kita ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.